What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sudi menonton Saja Sembang. Terima kasih guys bagi korang semua yang support channel Saja Sembang, yang kata masih sehingga sekarang ni masih lagi subscribe, masih lagi komen, masih lagi orang kata semangatlah korang untuk dapatkan info-info. Tak kisahlah bukan channel Saja Sembang saja, banyak lagi channel-channel dekat luar sana yang berkait dengan isu-isu semasa ke, isu-isu pasal bantuan ke. Okay, tapi sebelum tu, bagi korang yang belum subscribe ke channel Saja Sembang ini guys, please, aku perlu jasa baik korang yang sedang menonton ini. Nak tahu info apa yang aku nak maklumkan, kau tengoklah thumbnail tadi. Okay, yang mana berkaitan dengan isu pengeluaran khas ni, yang masih lagi belum kita nak kata stop kat situ. Sebab apa? Ada hint-hint yang sedang berlaku. Okay, hint-hint ni disebabkan situasi sekarang lah. Okay, persoalan aku sebelum ni pun aku ada maklumkan wajar ataupun tidak wajar, dan aku kaitkan dengan situasi sekarang. Tetapi kalau macam contohnya, aku nak maklum contohnya, sekiranya kalau pengeluaran khas ni pun akan keluar, okay, akan diriliskan ataupun akan diberi peluang sekali lagi untuk 2.0, adakah wajar lah dari segi orang kata nilai, okay, nilai wang tersebut dengan harga barangan worth it ataupun tak worth it? Okay, maksudnya di sini seperti mana yang aku ada maklumkan tentang bantuan keluarga Malaysia, RM300 contohnya fasa kedua yang bakal mereka akan terima pada bulan Jun ni. Tak tahulah, ada orang kata bulan Julai lah apa ke betul. Tapi dah termaktub di dalam FAQ BKM sendiri mengatakan bulan Jun lah. Tak payahlah nak buat tambah lagi. Okay, cumanya sekiranya ada perubahan dari semasa ke semasa, mungkin adalah kat situ. Okay, cumanya 300, aku tak tahulah nilai dia kategori apa tertentu. 300 dulu dengan 300 sekarang ni sebenarnya tak sama. So sama juga dengan pengeluaran khas. Adakah wajar ataupun tidak dalam situasi sekarang? Macam mana sekalipun, kalau kita lihat waktu sebelum raya kita dapat kan, sebelum raya kita dapat RM10,000. Sekiranya lah korang keluarkan RM10,000 lah, okay? Berapa cepatnya habis RM10,000 berbanding kalau korang rasa sekarang ini akan dikeluarkan, akan diluluskan sekali lagi untuk dalam situasi sekarang. Contoh 300 tu memang tak ada apa lah. Okay, ini pernah berlaku jugalah. Kalau macam orang kaitkan dengan RM50, kau beli barangan dapur dekat shopping mall ke, shopping complex ke, ataupun pasar raya ke, satu troli RM50 dulu, banyak lah. Tapi sekarang ni RM50 dah kau boleh kira dekat troli tu. So begitulah peristiwa sekarang ni. Wajar tu, adakah cepat ataupun boleh tampung, dan berapa lama? Apa tindakan yang sebenarnya kerajaan, okay, kalau kita ikutkan lah perspektif aku lah, okay, bukan saja pengeluaran khas ni, tetapi kalau macam dia tak nak keluarkan, patutnya kerajaan, orang kata, bagi subsidi. Peruntukan yang ada, bagi subsidi. Maksudnya harga barangan mungkin akan dapat orang kata dikurangkan harganya. Okay, barang-barang tertentu. Walaupun aku dengar lah ada kerajaan nak stop subsidi untuk peternak-peternak ayam lah dan sebagainya. Tetapi inilah sepatutnya tindakan yang kerajaan harus lakukan dahulu. Sekiranya tak nak popek-popek bagi alasan itu, alasan ini. Okay, sekiranya rakyat sudah orang kata cuba untuk desakkan pengeluaran khas 2.0 ni, sekiranya dia tak dengar, so inilah tindakan yang harus lakukan. Tetapi kalau kita tengok situasi sekarang, kerajaan harapkan pelaburan asing, okay? Sebab tiada dana. Nak pilihan raya pun tiada dana. Sebab apa? Pelaburan asing pun susah nak masuk, nak terjah masuk dalam negara kita, nak melabur. Sebabnya kukuhnya kerajaan, satu pemimpin di dalam negara kita ni pun masih lagi terumbang-ambing, okay? Dengan macam tu, macam ni. So orang pelabur asing pun tak yakin nak melabur. So itulah sebabnya sekiranya, okay, apa yang kerajaan yang sedang usahakan, pelaburan asing ni amat-amat dia inginkan. Kalau kita ikutkan untuk membayar balik hutang-hutang satu, dan juga untuk tampung balik, okay, untuk
backup balik subsidi-subsidi yang sebenarnya bakal kita terima lah sebagai rakyat Malaysia. Tak kisahlah subsidi ayam ke, subsidi contoh petrol ke, subsidi yang berkait dengan barangan-barangan dapur ke dan sebagainya. So, kalau kita lihat inilah situasi dia yang kerajaan pun nak buat. Tetapi usaha tu masih lagi dalam proses. Okey? Dalam proses untuk nak melakukan satu orang kata jalan untuk naikkan balik ekonomi. Okey? Dan bagi dia stabil lagi. Okey, tak adalah kadar inflasi tu, peratusan tu asyik melonjak naik aja, tetapi at least melonjak turun juga. So sebab itu dalam episod sebelum ni pun aku tak kaitkan perkara-perkara sedemikian, macam contoh macam subsidi yang perlu di-highlightkan, tak semestinya pengeluaran khas. Okey, sekiranya dibenarkan pengeluaran khas sekalipun, maybe cepat habis lah. Boleh katakan dalam bahasa yang mudah, cepat habis. Okey, contohnya macam kalau korang kata nak cadangkan 5,000. 10,000 pun macam tu cepat, apatah lagi 5,000 sahaja. Apa yang kita nak beli dengan 5,000? So, apa solution yang lain yang harus kerajaan lakukan yang kita perlu desak sebenarnya bukan sahaja pengeluaran khas, tetapi subsidi itu sendiri. Okey, subsidi ni apa yang telah diberi sebelum ini, so kena konsisten, kena pertahankan dalam isu ni. Kalau tak boleh jadi apa-apa. Macam nothing. Maksudnya sekejap je guna. Macam tak ada purpose lah. Bagi kita yang mungkin mempunyai baki yang banyak dalam pengeluaran khas ni, okey lah, tak ada masalah. Tetapi mungkin bagi mereka yang tidak mempunyai baki yang cukup, tak terkesan lah untuk pengeluaran khas ni. Maksudnya tak ada kesan untuk mereka dapat benefit daripada khas ni. Okay? So sebab itulah perlu kita fikirkan secara meluas, secara general, adakah wajar ataupun tidak pengeluaran khas ni, ataupun sekadar orang kata side, okay, side solution, ataupun perlu yang pada main solution adalah subsidi itu sendirilah, ataupun kerajaan itu sendirilah ambil tindakan untuk kurangkan harga tersebut. Okay, itu saja penjelasan lah yang terkini yang aku dapat kongsikan dengan kalian semua. Dan sekiranya korang ada sebarang cadangan, korang ada sebarang pendapat masing-masing, just komen saja di ruang komen di bawah. So, itu saja perkongsian dalam episod kali ini. Bagi korang yang belum subscribe ke channel ini, please klik button subscribe. Ingat guys, aku perlu support korang untuk achieve 100k subscriber. InsyaAllah tahun ini juga aku nak achieve. Lagi 400 lagi ya, 400 lebih lagi guys. Okay, dan jangan lupa tekan button on notification untuk dapatkan video-video yang terbaru daripada channel Saja Sembang. Aku Faizwan. Assalamualaikum.